Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Kumpulan 1 ingin membuat perbincangan berkenaan tajuk ukur GPS. Berikut merupakan ahli Kumpulan 1 yang terdiri daripada Rabiatul Adawiyah binti Muhammad Nur Azhan, Muhammad Iskandar bin Baharudin, Muhammad Faiz bin Muhammad Zain dan juga Nurhani Sufi binti Nur Halim. Konsep asas GPS. GPS merupakan teknologi moden yang digunakan dalam pelbagai bidang, contohnya seperti ukur dan pemetaan. GPS dapat membuat pengukuran yang tepat dan tidak terikat dengan kekangan seperti jarak penglihatan antara stesen pengukuran. Kaedah pengukuran GPS terdapat 3 kaedah iaitu proses RTK, proses pengukuran GPS statik dan juga proses kerja CARS. Baiklah, seterusnya kita akan masuk kepada aplikasi ataupun kegunaan sistem GPS. Sistem GPS ini digunakan untuk menentukan lokasi, navigasi, tracking dan mapping. Seterusnya, di dalam kerja ukur terdapat beberapa jenis peranti yang digunakan untuk menerima signal GPS, di antaranya navigation receiver, mapping receiver, geodetic receiver. Baiklah, kita akan masuk tentang fungsi peranti GPS. Yang pertama adalah penerima GPS jenis navigasi. Okey, fungsi utama bagi jenis navigasi ini adalah memberikan bantuan navigasi dan maklumat kedudukan arm. Seterusnya adalah penerima GPS jenis pemetaan. Ia berfungsi untuk menerima signal GPS bagi tujuan kerja mengukur dan pemetaan di lapangan. Dan yang terakhir adalah penerima GPS jenis geodetik, iaitu peranti yang menerima isyarat GPS bagi memperoleh maklumat kedudukan yang tepat sehingga ukuran milimeter. Selain itu, ianya bukan sahaja menyokong satelit GPS, malah ianya juga menyokong satelit GNSS. Kemudian kita masuk kepada langkah-langkah asas mengumpul data dengan peranti GPS. Yang pertama, kita perlu tahu satelit GPS. Satelit GPS ini terdapat 30 yang mengorbit bumi pada kepelbagaian ketinggian. Kemudian penerima GPS, kita perlu ada penerima GPS itu. Ia sebagai peranti yang digunakan untuk mengakses isyarat daripada satelit GPS. Seterusnya, isyarat satelit. Setiap satelit GPS menghantar isyarat yang mengandungi maklumat tentang lokasi dan masanya. Kemudian, masa perjalanan isyarat. Isyarat daripada satelit GPS bergerak pada kelajuan cahaya dan mencapai penerima GPS pada masa yang berbeza bergantung pada jarak. Kemudian, triangulasi. Penerima GPS mengukur perbezaan masa antara satelit yang menghantar dan menerima isyarat. Kemudian, pengiraan kedudukan. Setelah jarak antara penerima GPS dan setiap satelit diketahui, peranti GPS boleh melakukan pengiraan triangulasi untuk menentukan lokasi tempat penerima dan koordinat geografi. Seterusnya, ketepatan. Lebih banyak satelit termasuk dalam pengiraan, lebih tinggi ketepatan dan ketepatan keputusan. Setelah mendapat ketepatan itu, kita lakukan pemprosesan data. Penerima GPS juga boleh mengira kelajuan, arah dan masa berdasarkan data yang diterima daripada satelit. Okey, itu sahaja. GPS digunakan bagi menjadi panduan arah serata dunia. Ia juga merupakan alat yang penting dalam pembuatan peta dan pengukuran tanah. Oleh itu, terdapat beberapa faktor yang boleh mempengaruhi ketepatan data GPS. Faktor yang pertama, kesalahan pengguna seperti memasukkan maklumat yang salah ke penerima GPS. Faktor yang kedua, gangguan multipad yang disebabkan faktor bangunan, kenderaan dan sebagainya. Faktor yang ketiga, kesalahan jam satelit dan penerima. Faktor yang keempat, kesalahan orbit. Faktor yang kelima, geometri satelit. Faktor yang keenam, gangguan atmosfera seperti udara terium, kelembapan dan juga suhu tekanan. Faktor yang ketujuh terakhir iaitu ketersediaan selektif iaitu gangguan rawak. GPS telah direvolusikan dalam pengukuran dan pemetaan tanah, akan tetapi mesti terdapat beberapa cabaran yang berkaitan dengan penggunaannya. Yang pertama, gangguan isyarat yang merupakan kelemahan penting pada GPS disebabkan bangunan tinggi, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Yang kedua, ketepatan menegak terhad. Yang ketiga, kos peralatan kerana peralatan digunakan berkualiti tinggi dan kos penyelenggarannya tentulah mahal. Cabaran yang keempat,
pemprosesan pasca data yang mengambil masa yang lama kerana perlu kepakaran yang khusus. Cabaran yang kelima, vulnerability to spoofing and jamming. Spoofing menghantar isyarat GPS yang palsu untuk mengelirukan penerima, dan jamming ditugaskan untuk gangguan isyarat GPS yang mampu menjejaskan ketepatan data GPS. Yang keenam, penggunaan dalaman terhad. Sebagai contoh, tidak boleh diakses dalam rumah kerana terdapat had bagi projek ruang dalaman. Yang ketujuh, pergantungan pada ketersediaan satelit. Dan yang ke-8, data privacy concerns. Yang ke-9, learning curve, iaitu memerlukan latihan khusus untuk capai standard yang ditetapkan. Dan yang terakhir, kesan alam sekitar yang terjadi akibat pengeluaran dan pelupusan peralatan GPS. Baiklah, seterusnya kita dapat lihat bahawa apabila kita melakukan kerja ukur dan pemetaan menggunakan sistem GPS ini, kita mendapati bahawa hasil yang diperolehi ketepatan kedudukan yang tepat. Justru dengan penggunaan sistem GPS ini, kerja menjadi lebih cepat, kerja menjadi lebih efisien serta dapat menghasilkan pemetaan 3D, pemetaan data real time. Kesimpulannya, boleh dikatakan GPS merupakan teknologi yang sangat berpengaruh dan mempunyai banyak kegunaan dalam pelbagai bidang kehidupan. GPS bukan sahaja menjadi navigasi lebih mudah dalam perjalanan harian, tetapi juga mempunyai impak yang sangat ketara ke atas pelbagai industri dan pelbagai teknologi. Keupayaan GPS untuk memberikan maklumat lokasi, masa nyata yang tepat dan membuka pintu kepada inovasi dalam peningkatan kecekapan untuk banyak bidang daripada pengangkutan kepada logistik, sains dan keselamatan. Ringkasnya, GPS telah menjadi sebahagian daripada kehidupan moden, memberi kemudahan dan faedah yang luar biasa dalam pelbagai aspek kehidupan kita.